إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'd. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi dan ahli-ahli jawatan kuasa surau, yang berbahagia tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, tuan-tuan guru, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, pemimpin-pemimpin setempat, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang pada malam ini mengizinkan kita untuk berada di dalam surau yang mulia ini, bersama-sama kita mencari keredaan Allah Taala, sama-sama kita mempelajari akidah yang sebenarnya supaya dapat menjadi milik kita, supaya kita diterima oleh Allah sebagai hamba-hambanya yang beriman dengannya. Salah satu syarat nak dapat syurga mesti beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallazina amanu wa 'amilus shalihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun, kata Allah. Dan orang-orang yang beriman dan beramal dengan amal soleh, mereka itulah yang menjadi penghuni-penghuni syurga. Kekal mereka di dalamnya selama-lamanya. Mudah-mudahan kita masuk dalam golongan itu yang beriman dan beramal soleh. Jadi kita kena betulkan iman kita. Kena tahu apa yang patut kita yakini, apa yang patut kita percaya, apa yang patut menjadi akidah kita. Supaya Allah terima kita sebagai hamba-hambanya. Baru dapat jaminan syurga. Baik tuan-tuan dan puan-puan, malam ini kita sambung lagi pembacaan kita pada muka surat berapa? 215. Alright, 215. Dua satu tiga 215. Kita masih membicarakan syurga dan neraka. Syurga dan neraka. Di akhirat nanti Allah sediakan dua tempat. Satu tempat nikmat, lagi satu tempat penderitaan. Tempat nikmat namanya syurga. Syurga ada berapa? 8. Neraka ada berapa? 7. Syurga ada 8, neraka ada 7. Ini menandakan kasih sayang Allah mengatasi kemurkaan Allah. Banyak syurga dari neraka. Tapi yang ramainya kata Allah masuk neraka. Itu yang ramainya. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Sesungguhnya kami jadikan neraka Jahannam untuk dimasuki oleh kebanyakan jin dan manusia. Kebanyakannya masuk neraka. Syurga tu walaupun lebih daripada neraka, tapi sikit penuh orang yang masuk syurga. Allah sebut dalam Quran lagi, wa qalilum min ibadiyasy syakur, kata Allah. Maka sedikit sekali hamba-hambaku yang bersyukur. Di akhirat besok, kita ni semua dibariskan oleh Allah, oleh malaikat-malaikat dengan perintah Allah lah. Semua dibariskan kepada 120 barisan, 120 saf. Daripada 120 saf, berapa saf yang beriman? Sudah saya kabur banyak kali sini dah. Berapa saf yang beriman daripada 120? 3 saf aja. 120 tolak 3 berapa? Berapa? Demi tak ngaji matematik lain. 120 tolak 3 berapa? 117. Kapior belaka.
3 saf aja yang beriman. 117 kafir belaka. Walau bagaimanapun mudah-mudahan kita masuk dalam golongan orang yang beriman dan beramal saleh. Beriman aja layak masuk syurga, tapi dia tak dijamin tak masuk neraka. Dia kalau dua-dua tu beriman dan beramal saleh, maka dia layak masuk ke dalam syurga. Dan dia tidak masuk ke dalam neraka. Baik, muka surat 215. Apa dia? Bab syurga. Masih lagi kita membicarakan syurga ya. Iaitu ayat Quran ya. Baca ayat Quran ni. Ad-Dukhan ya. Ya, iaitu dalil ada pun syurga pula. Tadi dicerita neraka belaka ya. Makanan orang di neraka tu apa makanan? Buah daripada pokok zakum. Kita baca dulu. Ya. Ya, semua tu buah daripada pokok zakum. La akiluna min syajarin min zakum famali'una minhal butun. Ya, makanan mereka ialah buah-buahan daripada pokok zakum. Makanlah, penuhlah perut-perut mereka dengan buah zakum itu. Famali'una minhal butun, maka makanlah mereka sehingga penuh perut-perut mereka. Fasyaribuna alaihi minal hamim, minuman mereka ialah air yang mendidih, air timah yang mendidih. Bukan timah nama orang ni, satu jenis galian namanya timah. Dibakar timah tu sampai cair, sampai menggelegak. Itu air minumnya. Fasyaribuna syurbal him, minumlah mereka laksana seekor kaldai. Dan kaldai minum. Itu cerita neraka. Ya, seksa-seksa neraka. Ini kita masuk cerita syurga. Ada pun syurga pula, maka Allah menyebutkan nikmat-nikmat di dalamnya acap kali, banyak kali. Di dalam Al-Quran. Di antaranya innal muttaqina fi maqamin amin. في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم. Ini janji Allah dalam syurga. Apa dalam syurga? Untuk siapa? Untuk orang yang bertakwa ya. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam tempat yang aman. Aman, tenteram, tak ada risau, tak ada duka cita. Tak ada kelang kabut, tak ada huru hara, aman, damai, gembira aja dalam syurga. Tak ada letih, tak ada bosan, tak ada jemu, tak ada mengantuk. Dalam syurga mana ada mengantuk? Mengantuk tu merupakan penderitaan tau. Tak ada jemu, jemu tu penderitaan. Dalam syurga langsung tak ada penderitaan. Every second you enjoy yourself, seronok aja. Makan seronok, tidur seronok, apa saja seronok. Dalam syurga aman aja. Maqamin amin, dalam darjat yang selamat, yang aman. Iaitu di dalam taman-taman. Semua dalam taman, tempatnya gembira, seronok aja, indah aja, taman dah. Macam taman-taman di Ipoh ni lah. Pokok-pokoknya yang elok-elok, bunga-bunga yang cantik-cantik, udara yang segar, itu dalam taman. Tengok taman Simpang Sagam tu. Elok aja, udaranya segar aja ya. Begitu ke taman-taman yang lain. Besok di syurga lagi hebat. Raudhatul Jannah, taman-taman di syurga. Dan ada pula apa? Apa dia? Uyun. Uyun tu artinya mata air, mata air. Tahu mata air tak? Air tu pancut ke atas. Orang putih apa? Fountain. Ada tak lagu tentang fountain? Ada ya. 3 coins in the fountain. Apa yang saya lagu tu? Dululah. Tahu siapa nyanyinya? Tahu siapa nyanyinya? Johnny Mathis namanya ya. Orang Negro.
Itu dia di dalam syurga. Tengok di roundabout dekat Ipoh ni ada tak air pancut? Itu namanya fountain. Dekat rumah hotel besar tu ada roundabout kan? Ada fountain situ. Malam-malam berkilau-kilauan, bergemilang di situ. Itu cantik lah tu. Dalam syurga tu ada lah lagi cantik pun. 99% lagi cantik daripada yang ada di dunia ni. Ndak ke tak ndak. Sekali lagi, ndak ke tak ndak. Atel. Jadikanlah diri itu orang yang bertakwa. Jangan lakukan perkara-perkara yang dimurkai Allah. Fi jannatin wa uyun yalbasuna min sundusin wa istabraqin mutaqabilin. Apa katanya? Mereka memakai sutera yang halus dan sutera yang tebal, duduk berhadap-hadapan. Mutaqabilin berhadapan-hadapan. Berhadap-hadapan dengan siapa? Berhadap-hadapan dengan siapa? Dengan bidadari-bidadari, dengan isteri-isterinya di syurga, pakaiannya pun daripada sutera. Sutera mahal ke murah? Di dunia ni mahal ke murah? Mahal. Saya dah tengok iklan di Terengganu tu, ada satu kedai-kedai kain tu, tulisnya apa? If it is not expensive, then it is not silk, katanya. Orang putih tu, betul-betul bunyi tu. Kalau dia tak mahal, itu bukan sutera. Sebab itu orang lelaki haram pakai sutera. Mengapa? Kerana sutera tu pakaian syurga. Orang lelaki haram pakai sutera, ya. Kerana pakaian sutera tu hanya untuk orang-orang di syurga saja. Perempuan tak nampak, harus dia memakai sutera. Dia mahal tu. Ada yang halus, ada yang tebal. Bila pakai sutera tu sejuk aja, tak ada lubang lebu, tak ada hangat pijau. Tahu ke dia main hangat pijau? Itu sutera, ya. Sundus tu sutera lah. Wa istabraqim mutaqabilin, iaitu duduk berhadap-hadapan. Kemudian demikianlah bukan kadzalika wa zawwajna bi hurin ain, dan mereka dapat pasangan-pasangan dengan bidadari-bidadari. Pasangan besok bidadari tahu, ahli syurga paling koman, paling kudi, paling lekeh, paling corot, paling tak guna. Dia ada 72 orang bidadari. 72, you know. Bukan 7, 72. Hati dia main dalam tu tidak kecemburu esok. Tidak ke dia main tu cemburu bidadari banyak benar. Cemburu tak dia main? Ngangguk lah. Ya cemburu. Dia ngangguk. Cemburu ke tak? Tak ada cemburu. Kerana rasa cemburu tu Allah sudah cabut daripada dada masing-masing. Tak ada cemburu. Gembira aja dia, seronok aja dia, bekerja sama aja dia sesama bidadari itu. Tak ada cemburu. Yang cemburu di mana? Di dunia ni. You cannot even make you cannot even dapat you cannot even get two. Kalau dua aja siap dah, molek dah. Periuk belanga, terbang melayang-layang. Ada orang nak ni? Menghentam mai belakang. Itu kalau dua dalam dunia ni. Tapi di akhirat nanti, di syurga nanti, Allah cabut rasa cemburu di hati isteri-isteri kita. Seronok aja dia, kerja sama aja dia dengan bidadari-bidadari. Aktiviti dia tak ada lain, hanya untuk menyukakan suami masing-masing. Itu aja kerja. Harta dalam syurga bukan ada masak, bukan ada berkebun, bukan ada kerja apa tak kerja. Kerja apa? Hanya menyukakan pasangan masing-masing. Itu je kerja. Enjoy je setiap masa. Tak ada masa yang bosan, tak ada masa yang letih, tak ada masa yang jemu. Sentiasa je dalam kegembiraan. Itu dalam syurga. Baik. Kadzalika wa zawwajnahum bi hurin ain. Yad'una fiha bi kulli fakihatin aminin.
Di sana mereka meminta segala macam buah-buahan dengan aman daripada segala kekhawatiran. Tak ada kisah. Minta je ada apa, buah-buahan tu akan datang. Nak royan boleh minta royan, nak apple boleh minta apple, nak anggur boleh minta anggur, nak dukung boleh minta dukung. Ya, royan tu serupa ke tak dengan royan dunia ni? Royan syurga dengan royan dunia ni serupa ke tak? Namanya royan, tapi hakikatnya tak serupa. Ya, royan dunia ni kadang-kadang mangkok, kadang-kadang berulat, kadang-kadang bonyok. Royan syurga tekal je, isi saja. Bijinya pun boleh dimakan tau, royan syurga. Semua jenis hebat. Jenis special punya lebih hebat daripada musangking lagi tau. Dalam dunia ni musangking yang paling hebat. Tapi di syurga besok lebih hebat daripada musangking. 99 kali ganda lebih hebat daripada musangking. Itu apa namanya? Royannya. Rambutannya pun habis itu. Dalam dunia ni rambutannya ada yang masam, ada yang apa? Ada yang rambutan telan, tak muda, tak ada lekang. Ada yang rambutan apa lagi? Macam-macam dalam dunia ni. Ya. Tapi di syurga besok elok aja dengan biji-biji yang boleh dimakan. Itu dia. Ya, buah-buahannya. Minta apa aja semua ada. Apa yang ada di dunia ni di syurga besok ada 99% kali ganda daripada apa yang ada di dunia. Yang ada di dunia ni hanya ada berapa peratus? 1% saja. Ya. Di sana mereka meminta segala macam buah-buahan dengan aman, tak ada risau. Minta buah royan, datang royan. Tak ada pula mangkok, tak ada pula berulat, tak ada pula bonyok ya. Aman aja, tak ada gaduh. Mereka tidak akan merasai mati kecuali mati di dunia. Mati sekali aja, ya. La yazuquna fihal mauta illal mautatal ula. Hanya mati di dunia ini saja mereka akan mati. Di akhirat tak ada mati-mati. Tak ada kencing manis, tak ada darah tinggi, tak ada lemah jantung, tak payah pergi IJN bedah jantung, tak payah. Di dunia ni bila jantung lemah, buat pembedahan jantung. Bila kencing manis, makan ubat. Makan pamoga kalau ada kencing manis, kalau ada darah tinggi dan sebagainya. Itu dalam dunia. Di akhirat besok tak ada penyakit, apa penyakit pun tak ada. Tak ada mati pun. Umurnya berapa tahun dalam syurga ni? Umurnya berapa tahun kalau orang lelaki? Berapa umurnya? 33 tahun. Semuanya 33 tahun. Tahun depan? Tahun depan? 33 tahun. Tahun depan lagi? 33 tahun. Lagi 10 tahun? 33 tahun. Lagi 100 tahun? 33 tahun. Lagi 1000 tahun? 33 tahun. Sampai bila-bila umurnya 33 saja. Walaupun dia mati ketika itu umurnya dah tua ganyut. Udah bongkok sabut, besok cantik. Ya, secantik siapa? Secantik siapa? Bongso, secantik apa? Siapa? Secantik Nabi Yusuf. Bukan serupa Abang Yusuf, secantik Nabi Yusuf. Bukan rupa Nabi Yusuf, rupa dia lah. Bongso apa bongso lah, Tuan Haji Mano apa Tuan Haji Mano lah. Tuan Haji Arif apa Tuan Haji Arif lah. Tapi secantik Nabi Yusuf. Yang perempuan pula berapa umurnya? Kemuncak kecantikan perempuan berapa umurnya? Kira-kira 18 tahun. Kemudian secantik siapa pula? Orang perempuan. Secantik siapa? Secantik Siti Nurhaliza. Secantik Siti Zulaikha. Kerana wanita yang paling cantik dulu, kini dan selama-lamanya ialah Siti Zulaikha. Bukan rupa Siti Zulaikha, secantik Siti Zulaikha. Rupanya rupa dia lah. Tapi secantik Siti Zulaikha. Begitulah. Lebih cantik daripada Hurul Ain tau. Lebih cantik daripada bidadari. Bidadari itu cantik. Tapi isteri-isteri yang menjadi ahli syurga, dia lebih cantik daripada bidadari-bidadari.
Itu dia. Itu syurga. Mereka tidak akan merasa mati. La yazuquna fihal mauta illal mautatal ula wa waqahum azabal jahim. Dan Allah memelihara mereka daripada azab neraka. Tak ada masuk neraka jahim. Orang dalam syurga tak masuk neraka jahim. Fadlam min rabbik. Yang demikianlah, yang demikianlah kurniaan dari Tuhan kamu. Fadlam tu yang demikianlah. Baca nak betul-betul ya. Fadlam min rabbik. Jangan fadlam, bukannya dot tu bukan qala-qala. Banyak orang baca qala-qala tu. Fadlam. Itu qala-qala. Min fadlillah. Betul ke tak betul tu? Min fadlillah. Betul ke tak betul? Tak betul. Dia min fadlillah. Saya seronok benar bila Ustaz Husni buat pengumuman nak baca Quran tadi. Ya. Pastikan semua kita ni mengambil bahagian dalam upacara pengajian Al-Quranul Karim. Kerana ramai, bukan tuan-tuan dan orang tempat lain. Ramai yang baca pun tak betul. Quran ni kena dibaca betul-betul. Yang ikhfa' nak diikhfa'kan, idgham nak diidghamkan, iqlab nak diiqlabkan, izhar nak diizharkan. Bukan main langgar aja. Yang dengung taklah didengungkan, yang tak dengung jangan didengungkan. Itu Al-Quran. Kena baca mengikut tajwidnya. Warattilil Quran tartila, kata Allah. Bacalah kamu Al-Quran dengan tartil. Tartil tu mengikut hukumnya. Kalau panjang dipanjangkan, kalau pendek dipendekkan. Jangan main langgar aja. Malanglah tuan-tuan dan puan-puan kalau umur dah 60, 65, dah dekat 70 baca Quran tak erti lagi. Tak mahir lagi baca Quran. Udah ada kelas Quran ni jangan diapakan. Jangan dilepaskan peluang. Serta dengan pengajian-pengajian Al-Quran. Biar sampai lancar bacaan tu. Bukan maknanya saya ni dah lancar. Tapi ada kesannya apabila kita membaca Quran selalu, ya. Ada kesannya kita baca. Bila orang baca tak betul kita dengar, telinga kita tahu. Ya. Dapat kita kesan bacaan yang tak betul tu. Ya. Jadi baca Quran. Fadlam mir rabbik. Bukannya fadlan ya, fadlam mir rabbik. Rabbik dengan rabbek. Kadang-kadang kita ni lesho benar. Bismillahirrahmanirrahim. Rahim. Betul kan? Betul kan? Alhamdulillahi rabbil alamin. Betul ke bunyi tu? Itu panjang ceritanya. Cerita lain lah ya. Itu Quran nak dibaca betul-betul. Ya. Zalika huwal fawzul azim. Zalika huwal fawzul azim. Yang demikian itulah, yang demikian itu adalah keberuntungan yang besar. Orang yang dapat masuk syurga itulah dia orang yang dapat untung, ya. Sudah dapat kaki masuk syurga, itulah keuntungan yang hakiki. Sebelum masuk syurga belum tahu untung tak untungnya. Sudah masuk syurga, dah melangkah kaki dalam syurga, sudah dapat nikmat-nikmatnya, itu tentu saja untung. Kerana orang dalam syurga ni tuan-tuan dan puan-puan, bila dah masuk aja dia tak ada keluar-keluar balik. Kekallah mereka di dalamnya selama-lamanya. Orang dalam neraka boleh keluar. Dengan syafaat Allah, dengan syafaat Rasul, dengan syafaat ulama, boleh keluar dari neraka. Ada 8 jenis syafaat yang boleh membantu manusia-manusia di akhirat nanti. Ada yang masuk syurga, itu syafaat tu. Masuk syurga tanpa hisab, itu syafaat tu. Ada yang masuk syurga cepat seperti kilat, itu bantuan juga tu. Ada yang patut masuk syurga, ada yang patut masuk neraka tapi tak masuk neraka. Kerana syafaat daripada Nabi, daripada orang-orang yang memberi syafaat, ulama-ulama yang memberi syafaat. Sebab itu dalam dunia ni jangan kita menghina ulama. Kerana ulama ni orang yang diberi Allah kesempatan untuk memberi syafaat kepada orang-orang yang patut layak diseksa di akhirat. Nombor 2 ulama, nombor 1 nabi-nabi dan rasul-rasul. Nombor 2 ulama. Esok ndak ke tak ndak bantuan dari ulama? One more time, ndak ke tak ndak bantuan dari ulama?
Jangan sekali-kali menghina ulama, ya. Takut besok tak dapat bantuan dari mereka. Ya. Begitu juga ada yang masuk neraka kemudian ringan azabnya. Itu dengan syafaat Nabi juga, dengan syafaat orang-orang yang berlayak memberi syafaat. Semua yang beri syafaat itu dengan izin Allah Taala. La yashfa'u indahu illa biizni. Tidak ada siapa yang boleh memberi syafaat melainkan dengan izinnya. Bila Allah izin baru boleh memberi syafaat. Nombor 3 baru orang-orang yang mati syahid. Nombor 1 rasul-rasul dan nabi-nabi. Mereka tu bagi syafaat, ya. Lebih-lebih lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nombor 2 ulama. Summa ulama, kata Nabi, ya. Salasun yashfa'u yaumal qiyamah. 3 golongan yang boleh memberi syafaat pada hari kiamat nanti. Al-anbiya, nabi-nabi termasuk rasul-rasul itu. Wal ulama'u, dan ulama-ulama. Wasyuhada'u. Nombor 3 baru orang mati syahid. Jadi ulama darjatnya di akhirat lebih tinggi daripada syuhada. Jadi jangan kita menghina-hina ulama di atas dunia. Kena kita akur dengan ulama-ulama kerana mereka lebih tahu daripada orang lain, ya. Okey. Sudah. Zalika huwal fawzul azim. Yang demikian itulah adalah keberuntungan yang besar. Ini Allah dalam surah apa? Dalam surah Al-Waqi'ah. Surah Ad-Dukhan, bukan Al-Waqi'ah, surah Ad-Dukhan. Hamim Ad-Dukhan, ya, hujung sekali ayatnya. Kemudian dalam ayat lain pula Allah berfirman surah Qaf kali ini, ya. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id. Ghaira ba'id, tidak jauh, ya. Hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafiz. Man khashiyar rahmana bil ghaibi wa jaa'a biqalbin munib. Udkhuluha bisalam. Dzalika yaumul khulud. Lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid. Dan didekatkan syurga itu kepada orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa, syurga itu dekat aja dengan dia. Allah dekatkan syurga itu. Titi sirat tu pendek aja bagi dia. Itu yang dia dapat meniti siratul mustaqim tu cepat seperti kilat. Sudah dah lepas aja. Dia jadi pendek. Padahal titi siratul mustaqim tu berapa jauhnya? 1,500 tahun perjalanan. Kalau berjalan kaki 1,500 tahun baru sampai. Ya, tapi bagi orang muttaqin pendek jadinya. Sudah dah lepas aja. Cepat seperti kilat bagi orang-orang yang bertakwa. Orang biasa 1,500 tahun perjalanan, tahu? 500 tahun mendaki, 500 tahun mendatar, 500 tahun menurun. Itu mungkin kitab dia, tuan-tuan, ya. Itu titi siratal mustaqim. Tapi bagi orang yang muttaqin pendek jadinya. Sudah dah lepas aja. Itu di antara apa? Di antara syafaat di akhirat nanti oleh Rasulullah dan nabi-nabi dan ulama dan juga syuhada. Ya, didekatkan syurga itu kepada orang-orang yang bertakwa pada tempat yang tidak jauh daripada mereka. Dekat aja syurga itu bagi mereka, ya. Inilah yang dijanjikan kepada kamu. Siapa menjanjikannya? Allah Ta'ala yang telah menjanji kepada kamu. Yaitu setiap hamba yang selalu kembali. Apa-apa hal dia ikut perintah Allah. Makan ikut cara yang Allah benarkan. Minum ikut kaedah yang Allah izinkan. Ikut cara Islam. Makan cara Islam, minum cara Islam, mengaji cara Islam, berpakaian cara Islam, berkeluarga cara Islam, mendidik anak cara Islam, mendidik isteri cara Islam. Apa saja dia buat ikut cara Islam. Nikah kahwin cara Islam, kenduri kenara cara Islam. Apa saja, whatever. Perjuangan ikut perjuangan Islam. Nanti dapat apa? Taraf takwa. Dapatlah syurga yang dijanjikan oleh Allah. Ya. Inilah yang dijanjikan kepada kamu, yaitu setiap hamba yang selalu kembali kepada Allah. Tak
Punah dia, lupa daripada mengingati Allah. Sentiasa ingat je kepada Allah. Lagi memelihara semua peraturannya. Dia melihara semua peraturan Allah Ta'ala. Apa saja peraturan Allah dia ikut. Kerana itu sifat orang yang beriman. Orang beriman tu dia mesti ikut saja apa saja yang Allah aturkan. Innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulih liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na. Sesungguhnya perkataan orang-orang yang beriman itu, yaitu apabila diseru mereka kepada Allah dan Rasulnya untuk melaksanakan hukum hakamnya, mereka berkata kami dengar dan kami taat. Kami dengar dan kami ikut. Kami dengar dan kami patuh. Itu keadaan orang beriman yang layak diberi syurga, yang dikategorikan kepada kategori orang-orang yang bertakwa. Sentiasa ingat saja kepada Allah Ta'ala. Satu saat pun tak pernah lupa dengan Allah. Allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azaban nar. Allah puji orang yang sentiasa mengingati Allah ni. Iaitu mereka-mereka yang senantiasa mengingati Allah sambil berdiri, sambil duduk, sambil dalam pembaringan, seraya memikirkan kejadian langit dan bumi. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Yang mereka memikirkan kejadian langit dan bumi, seraya berkata Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya kamu jadikan langit dan bumi ini tidak sia-sia. Subhanaka, maha suci Engkau, faqina azaban nar, jauhilah kami daripada azab api neraka. Dan surah Ali Imran, Allah puji mereka-mereka yang sentiasa ingatkan Allah Ta'ala. Itu sebab Allah balas dengan syurga. Bagi orang yang sentiasa ingat dengan Allah Ta'ala. Ini begitu juga. Setiap hamba yang selalu kembali kepadanya, kepada Allah, lagi memelihara semua peraturannya, apa saja hukum Allah dipeliharanya, yang wajib dia buat, yang haram ditinggalkan, yang makruh ditinggalkannya juga, yang sunat dia buatnya seboleh-bolehnya, yang harus dijadikannya ibadah. Orang jenis inilah dia yang dijanjikan Allah juga. Yaitu orang yang takut kepada Allah, Tuhan yang pemurah. Sedangkan Allah tidak dikelihatan olehnya. Dia tak nampak Allah tu, tapi yakin juga, percaya juga. Dan ia datang kepada Allah dengan hati yang bertaubat. Orang bertaubat ni memang Allah janjikan syurga baginya. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ada pernah dengar ayat ni? Surah At-Tahrim, Wahai orang-orang yang beriman, taubatlah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar taubat. Nama taubat apa? Taubat nasuha. Asa rabbukum an yukaffir ankum sayyiatikum. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan memaafkan segala kesalahan kamu. Udah maaf kesalahan, apa bagi lagi? Wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Dimasukkan kamu ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Allah janjikan syurga bagi orang yang bertaubat, dapat pahala. Dulu berdosa, ngambil nombor ekor berdosa, dia taubat, dia dapat pahala. Pahala kerana ngambil nombor ekor, tapi syarat taubat. Dulu berdosa, nyemur kain ketang dada, berdosa tu. Tapi kalau dia taubat, dapat pahala pula. Allah gantikan dosa tu dengan pahala. Nak ke tak nak? Nak ke tak nak? Atel? Apa buat? Taubatlah. Bila nak taubat? Sekarang ini, al-an, at this moment, now. Do not wait any longer. Jangan tunggu lama-lama lagi. Jangan tunggu nanti kita balik angkut taubat. Tak ada, kejap-kejap ni. Dalam hati je, astaghfirullahalazim. Dalam hati, termasuk saya juga.
Kerana taubat ni di antara perkara-perkara yang wajib disegerakan. Ada 6 perkara yang wajib disegerakan. Nombor 1, taubat. Wajib disegerakan. Yang lain tu begitu juga. Semayang apabila sampai waktunya, wajib disegerakan. Itu yang kedua. Yang ketiga, ada orang mati, wajib disegerakan penyelenggaraannya. Itu nombor 3. Yang keempat, orang nak masuk Islam, apa buat? Wajib disegerakan pengislamannya. Jangan tunggu lagi. Nantilah kita potong dulu. Jangan potong dulu. Islam ke dulu. Baru potong. Yang keempat. Yang kelima, hutang. Kalau ada hutang, apa buat? Segera bayar. Jangan beli barang dulu. Dah dapat gaji tu tengok ya. Bayar hutang dulu, baru beli barang. Dan yang keenam, kalau ada orang mati, kalau ada naruh anak dara. Kalau ada naruh anak dara, apa? Segerakan perkahwinannya. Setelah ada orang yang meminang, dan orang yang meminang tu kufu pula dengan dia. Tahu apa kufu? Sesuai dengan dia, boleh membimbing dia dunia dan akhirat. Segera. Itu 6 perkara wajib disegerakan. Tapi nombor 1, taubat lah. Nak segera taubat. Jangan tunggu nanti dah aku pencen esok baru nak taubat. Kau tak sempat pencen lah. Nantilah dapat bonus baru aku nak taubat. Tak ada. Jangan tunggu bonus. Jangan tunggu pencen. Nantilah ketua baru nak taubat. Nak tua apa? Dah tua pun. Siapa belum tua lagi? Kata, saya tengok benar mana orang yang belum tua lagi. Abang Sok belum tua kan? Haji Ibrahim dah tua belum? Haji Ibrahim dah tua belum? Belum. Jadi wajib taubat dengan segera ya. Itu dia tuan-tuan. Lagi apa? Dan didekatkan syurga itu kepada orang-orang yang bertakwa pada tempat yang tidak jauh daripada mereka. Inilah yang dijanjikan kepada kamu, iaitu setiap hamba yang selalu kembali kepada Allah, lagi memelihara semua peraturannya, iaitu orang-orang yang takut kepada Allah, Tuhan yang pemurah. Sedangkan Allah tidak kelihatan olehnya. Dia tak nampak Allah tapi yakin saja. Bukan dia nampak Allah pun dalam dunia ni. Mana boleh nampak Allah? Allah ada tak? Ada tapi tak nampak. Jangan cari Allah di muka pego ni, tak jumpa. Bukan tak jumpa, tak dapat nampak dia. Nak tengok Allah muka pego tak nampak. Tapi ada tak tempat boleh tengok Allah? Ada ke tak ada tempat boleh tengok Allah? Di mana? Di dalam syurga. Nikmat yang paling besar dalam syurga ialah nikmat dapat melihat wajah Allah. Itulah kemuncak nikmat syurga ya. Ketika itu berseri-seri muka mereka. Wujuhun yawma idzin nadhirah, kata Allah. Pada hari itu muka mereka berseri-seri, gilang gemilang, bercahaya. Ila rabbiha nadhirah, kepada Tuhannya mereka dapat menelik. Bukan saja menengok, menelik. Tengok betul-betul. Itu dalam syurga. Nikmat yang paling besar ialah nikmat melihat wajah Allah. Baik. Itu dia apa? Melihatnya. Kita tak nampak tapi dia nampak kita. So, sedang Allah tidak kelihatan olehnya, dia tak nampak. Ia datang kepada Allah dengan hati yang bertaubat. Kita taubat. Masuklah syurga itu dengan aman. Udkhuluha bisalam, kata malaikat. Ngabur pada kita. Masuklah kamu dalam syurga itu dengan aman. Zalika yaumul khulud. Apa katanya? Dengan aman terus. Masuklah kamu ke syurga itu dengan aman. Itulah hari yang berkekalan. Khulud tu ni kekal. Dia berkata khuldi. Tahu tak buah khuldi? Buah yang dimakan oleh Nabi Adam dalam syurga tu. Kata syaitan, kamu makan buah ni nanti kamu kekal dalam syurga. Dia khulud tu pluralnya ya. Itulah dia hari yang kekal. Syurga tu kekal, nikmatnya kekal. Segala-gala yang Allah bagi dalam syurga tu kekal belaka. Nyawanya kekal, tak ada mati-mati. Itu syurga ya.
mereka di dalamnya memperolehi apa yang mereka kehendaki. Apa saja hendak boleh dapat. Nampak burung tengah terbang tu tau. Burung tu tengah terbang, dia teringin dalam hati, ya aku kalau dapat makan panggang burung tu, oh best. Kata dalam hati tau. Tu weh burung tu apa? Burung tu jatuh daripada terbang tu, dah siap masak, letak dalam pinggan, mat. Dihidangkan kepada dia. Yang menghidang tu apa? Wildan. Apa tu wildan? Pelayan lelaki, budak lelaki yang sangat cantik. Ya, menyembahkan kepada ahli syurga. Sila makan Tuan Haji Makno. Haji Makno pun makan, ya. Udah elok makan tu, sekali lagi makan lagi sedap, lagi makan lagi sedap, lagi makan lagi sedap, lagi makan lagi sedap. Selera orang dalam syurga ni banyak mana selera ni? 70 kali ganda selera orang dalam dunia ni. Tahu? Kalau dalam dunia ni dia makan 4 pinggan, sudah banyak penuh. Kata 3 pinggan lah. Dia makan 3 pinggan dalam syurga, dalam dunia ni. Di syurga esok berapa pinggan? Berapa pinggan masuk? Ya Allah, 3 kali 70 berapa? 210 pinggan tau. Punyalah banyak. Tak ada pula mengah-mengah. Tak ada pula muntah-muntah. Tak ada. Dalam syurga mana ada muntat-muntat, mana ada mengah-mengah, mana ada letih-letih, mana ada apa? Cungak-cungak. Tak ada. Elok aja. Yang best tu makan banyak mana pun tak ada pergi bawah tu. Tahu mana bawah? Tak ada pergi tandas tu. Elok aja. Perutnya tak ada pula sakit perut, tak ada. Elok aja. Itu dalam syurga ya. Tak ada berak, tak ada kencing. Kencing pun tidak, berak pun tidak. Makan banyak, dia jadi apa? Jadi peluh. Peluh tu pula punya wangi, berebut-rebut orang nak ambilnya. Ya. Bila dia peluh tu, datang orang berebut-rebut. Bawa sikit. Kerana wanginya lebih wangi daripada bau kasturi. Tahu kasturi? Kasturi tu apa? Kasturi tu apa? Kacang hijau rebus, uli dengan tepung, itu gorengnya. Itu kan? Itu kuih kasturi. Ini kasturi ini nama minyak wangi yang dibuat dari lemak kijang. Yang paling wangi di syurga namanya kasturi lah ya. Itu dia. Peluhnya tu lebih wangi daripada bau kasturi. Dalam dunia ni kalau ada lah orang lepas berambat, buat peluh-peluh, apa tu? Dia pun angkat ketiak. Siapa nak peluh ai? Siapa nak angkat tangan? Bawa lepas jogging. Siapa nak? Tak ada siapa siok, pengit baunya. Tapi di syurga esok wangi peluhnya. Selain daripada jadi peluh, jadi apa? Jadi apa? Jadi angin. Dia keluar angin. Bila dia dah lepas makan-makan tu keluar angin. Bau angin tu juga lebih wangi daripada bau kasturi. Berebut-rebut orang nak menciumnya tau. Bila duduk tengah ramai-ramai tu, pong, kata seorang. Berebut-rebut orang tu. Mencari bau ni tau. Dalam dunia ni boleh kau betul. Cetera Tuan Haji Arif ni, pet belakang. Orang belakang mana kau? Pensan orang belakang tu. Itu dalam dunia. Tapi di syurga esok, berebut-rebut orang mencari. Itu dia hebatnya syurga. Baik. Kemudian apa? Mereka di dalamnya memperolehi apa yang mereka kehendaki. Dan pada sisi kami ada tambahan. Boleh tambah lah tu. Bukan setakat apa yang diminta ditambah lagi. Apa saja boleh tambahan. Bukan kena duit lah tu. Ada tak pasar malam di syurga? Ada ke tak ada? Ada. Pasar malam ada. Malam ni ada pasar malam sana kan? Di syurga lagi hebat. Yang hebat tu dia tak ada barang, ada semua. Apa yang tak ada semua ada. Tapi mereka bukan berjual. Apa baginya? Apa buatnya? Bagi peri, sila ambil barang saya Tuan Yusof. Sila ambil barang saya ni Tuan Haji Makno. Sila ambil barang saya ni Tuan Kamaruzzaman. Sila ambil barang saya ni. Siapa-siapa lah ya? Tuan Rahman, mana dia Rahman ya? Sila ambil barang saya ni Tuan Haji Arif. Tak ada kena duit, free of charge. Apa saja. Percaya kedai mana pun.
bacalah kitab tentang syurga. Di antaranya boleh baca Kasyaful Ghaibiyah, nama kitabnya. Pandangan tembus kepada benda-benda yang ghaib. Syurga ni salah satu dari benda yang ghaib, ya. Itu hebatnya, ya. Baik. Kemudian apa kata Allah dalam Quran? Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Ini tak hafal ni, kena tengok benar ni, ya. Fakihina bima atahum rabbuhum wa waqahum rabbuhum azabal jahim. Kulu washrabu hani'a bima kuntum ta'malun. Muttaqina ala surrin masfufah wa zawwajnahum bihurun 'ain. Walladzina amanu wattaba'athum zurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim zurriyyatahum wama alatnahum man amalihim min syai'. Kullu imri'in bima kasaba rahin. Wa amdadnahum bifakihatin wa lahmin bima yashtahun. Yatanaza'una fiha ka'san la laghun fiha wa la ta'sim. Wa yatufu alaihim ghilmanun lahum ka'annahum lu'lu'um maknun. Surah apa? Surah At-Tur. Surah At-Tur, ya. Mun tak hafal tu lah bunyi, kena tengok benar-benar. Kalau saya salah baca kena kabur, tuan-tuan. Tak kabur berdosa tau. Mana? Mana dia? Jannatin wa na'im. Saya baca macam mana? Oh, wa na'im. Saya baca wa uyun. Dah sudah nampak tak? Ya. Na'im tu artinya apa? Nikmat. Kalau uyun tadi apa? Uyun tadi apa artinya? Mata air, fountain itu. Uyun, ya. Terima kasih. Mujur ngabur, ya. Innal muttaqina fi jannatin wa na'im. Penuh dengan nikmat-nikmat. Kalau wa uyun tu penuh dengan fountain, air pancut. Itu uyun. Dalam surah Ad-Dukhan tadi wa uyun, ya. Fi jannatin wa uyun. Tengok muka surat 218 tadi. Fi jannatin wa uyun. Bawa dari situ dah baca ke sini pergi wa uyun begini. Baik. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam syurga dan kenikmatan. Na'im tadi kenikmatan. Segala-galanya nikmat belaka. Itu dalam syurga. Tak ada yang menyakitkan, tak ada yang membosankan, tak ada yang menjemukan. Semua nikmat aja. Masanya nikmat. Apa saja yang diterima dalam syurga tu nikmat saja. Lagi apa? Apa nikmatnya? Mereka bersukaria. Fakihina bima atahum rabbuhum. Mereka semua bersukaria dengan apa yang diberikan kepada mereka oleh Tuhan mereka. Rabbuhum itu Tuhan mereka. Dan Tuhan mereka memelihara mereka daripada azab neraka. Allah pelihara mereka daripada azab neraka. Wa waqahum rabbuhum azabal jahim. Allah dipelihara oleh Tuhan mereka azab yang amat pedih, azab dari neraka jahim. Dipelihara Allah, tak ada kena azab. Dikatakan kepada mereka, mereka dah menyeru kepada mereka, malaikat menyeru kepada mereka apa? Kulu washrabu, makan dan minumlah kamu. Makan, eat whatever you want, drink whatever you want, kata Allah, ya. Kulu washrabu hani'a. Makan dan minumlah kamu. Sebagai apa? Meminumlah dengan sedap.
Tak ada yang tak sedap tau, semua sedap belaka. Sebagai balasan daripada apa yang telah kamu kerjakan. Hani'a tu balasan daripada apa yang kamu buat. Itu sebab kita dihidupkan balik kerana Allah nak balas. Kalau tidak dihidupkan balik, penat ajalah kita berbakti kepada Allah. Penat ajalah saya ngajar ni, penat ajalah tuan-tuan datang ngaji. Penat ajalah tuan-tuan tolong menderma kepada telaga di Kamboja tu yang kata Ustaz Husni tadi. Rugi begitu ajalah duit. Itu sebab dihidupkan balik untuk apa? Untuk dibalas segala kebajikan yang telah kita lakukan, dibalas oleh Allah. Itu sebab dihidupkan balik. Makan dan minumlah kamu dengan sebagai balasan daripada apa yang kamu buat dalam dunia dulu. Hani'a. Apa saja yang kamu buat dulu. Bima kuntum ta'malun. Dengan apa kamu semua telah lakukan. Kamu buat dulu dalam dunia tu ada semua. Menyeru mereka makan dan minumlah. Dengan sedap. Sedap tu tak ada yang tak sedap. Semua sedap. Apa saja kita makan dalam syurga tu sedap belaka. Tak ada yang tak sedap. Dalam dunia ni ada yang tak sedap. Ada. Kadang-kadang kita makan ada. Mi tak sedap. Bihun tak sedap. Nasi goreng tak sedap. Ada ketikanya. Ada ketikanya sedap. Tapi di syurga esok semua sedap belaka. Sebagai balasan daripada apa yang telah kamu kerjakan. Mereka bertelekan di atas dewan yang berderetan. Mereka bertelekan di atas muttaqiina ala sururim masfufa. Muttaqiin tu tekan apa ni? Macam ni nongkat dagu. Di atas katil-katil. Ada katil-katil tu tau di syurga tu. Tempat dia duduk berdepan-depan dengan siapa? Dengan bidadari-bidadari. Berhadapan dengan bidadari-bidadari. Bertelekan tu katanya. Dan kami kawinkan mereka dengan bidadari-bidadari yang cantik. Bidadari itu cantik belaka. Yang pengapitnya siapa? Pengapitnya dia, kita kahwin dengan bidadari. Pengapitnya siapa? Isteri kita lah. Mengapit kita kahwin. Nama suka tak kita kahwin? Suka. Lagi banyak lagi suka nama. Dalam dunia ni? Dalam dunia ni apa? Kita try lepas ni kan. Siapa nak merasa try lah pergi lepas ni kan. Tengok parang tunggunya. Abang ni katek tongolnya ni. Tapi di syurga esok mereka yang mengapit esok. Mereka yang ngirap kita esok. Begitu. Tak ada. Allah dah cabut rasa apa? Rasa cemburu dari hati mereka. Mereka berkahwin apa namanya? Kami siapa? Allah Kami kahwinkan mereka dengan bidadari-bidadari yang cantik-cantik, bermata jeli, matanya luas, mata tak ada perut sepit aja matanya. Mata jeli, matanya luas. Dan orang-orang yang beriman, yang anak cucu mereka mengikuti mereka di dalam keimanan. Orang beriman tu anak cucu dia pun mudah-mudah beriman. Semua masuk syurga. Anaknya masuk syurga, cucunya pun masuk syurga. Itu sebab kita hendak anak tu biar jadi soleh. Sejuk tak mata memandang kalau anak kita soleh? Sejuk ke dah? Sejuk Itu yang kita doa tu. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jangan lupa doa tu. Rabbana hablana, ya wahai Tuhan kami, berikanlah kepada kami. Rabbana hablana min azwajina, daripada pasangan-pasangan kami. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina, dan daripada keturunan-keturunan kami. Qurrata a'yun. Apa katanya? Penyejuk mata. Nengok anak tu sejuk kita tengok. Tapi kalau anak tu naik motor, bini sejuk ke matanya. Wow. Tengok ni. Wow. Katas tengok tu. Sejuk ke mata tengoknya. Tuan-tuan dan puan, sejuk ke tengok kalau anak hobi tu? Kalau anak tu rambut panjang berekor, sejuk ke mata tengoknya? Lantak lah Udah lah berekor, pakai pula seluar, koyak pula lututnya tu. Sejuk ke tengoknya? Orang azan di surau, dia mesti berjalan. Teng. Kita tu sejuk ke tengoknya. Sebab itu tuan-tuan dan perempuan, anak-anak ni bukannya anugerah dari Allah.
Ya, itu bukan anugerah, dia adalah amanah dari Allah. Yang pertama apa kita dapat? Anfusakum wa ahlikum nar. Peliharalah diri kamu dan ahli-ahli kamu daripada api neraka. Ini kalau dia beriman, anak yang soleh sentiasa mendoakan ibu bapaknya, ibu bapak masuk syurga, dia pun masuk syurga, semua mereka berada dalam syurga. Ya, wa yanqalibu ila ahlihi masrura, kata Allah. Dan mereka itu kembali kepada keluarganya dengan rasa gembira. Gembira mereka berada dalam syurga itu. Dengan syarat dia berapa? Menerima kitabnya dengan tangan kanannya. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura, kata Allah. Barang siapa menerima kitab amalannya dengan tangan kanannya, maka dia dihisap dengan hisap yang ringan. Lebih kurang cincai-cincai je malaikat cek untuk di akhirat. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dan dia kembali kepada keluarganya, balik dia ke rumah berjumpa isteri dan anak-anaknya dengan rasa gembira. Masrura, gembira. Ini dia tuan-tuan ya. Anak-anaknya pun masuk syurga. Dan orang-orang yang beriman dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka di dalam keimanan, kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka. Besok dengan keluarga dia, dengan cucu-cucunya, dengan anak-anaknya. Bergembira je, keluarga bahagia namanya situ ya. Dan kami tiada mengurangi sedikit pun daripada pahala amal mereka. Amal pahala mereka itu tak ada korang langsung. Tak ada korang langsung. Ya. Mana kedainya? Wa ma alatnahum min amalihim min syai'in kullum ri'im bima kasaba rahin. Tak ada korang langsung. Sikit pun tak ada korang. Apa yang dia buat dalam dunia ni, pahalanya tak ada korang. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang ia kerjakan. Semua manusia, kullun lah, tiap manusia sekali terikat dengan apa yang telah dikerjakannya. Baik akan dibalas dengan baik. Jahat bukan di syurga lah, dia balas dengan kejahatan. Semua akan dibalas oleh Allah. Sebab tu dia hidupkan balik supaya dapat dibalas. Baik dibalas baik, jahat dibalas jahat. Kalau dia tak, penat aja lah dia buat baik dalam dunia ni. Penat aja dia semayang, penat aja dia menderma, penat aja lah dia mengajar orang, penat aja dia mengaji, penat aja dia datang ke surau ni, tak dapat apa-apa. Buat baik tak dapat apa-apa, rugi ke untung? Rugi lah. Tak adil lah Tuhan tu. Tapi Tuhan itu adalah yang maha adil. Maka dibalas segala kebaikan kita tu nanti di akhirat. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang ia kerjakan. Dan kami beri mereka tambahan dengan buah-buahan. Semua tambahnya, buah-buahan banyak. Dan daging daripada segala jenis yang mereka teringini. Siapa ingin nak makan daging apa? Ada. Nak makan daging merobak? Burung merobak ada. Nak makan daging puyuh? Ada burung puyuh. Nak makan daging angsa? Ada angsa pun ada. Nak makan daging apa? Daging rusa? Ada daging rusa. Dan sebagainya. Semua ada. Ditambah lagi tu. Di dalam syurga mereka saling menyebutkan piala. Merebutkan, bukan merebutkan, bukan menyebut. Merebutkan piala. Yang ni tempat air tu, gelas-gelas air tu. Yang isinya tidak menimbulkan kata-kata yang tidak berfaedah dan tidak pada perbuatan dosa. Berebut-rebut, tak ada pula bertembi-tembi, bertolak-tolak, tak ada. Semua cukup. Tapi berebut belaka dapat gelas-gelas untuk minum. Air pula di syurga ada berapa jenis air? Ada berapa jenis air? 4 jenis air. Yang pertama air biasa macam ni, yang lebih manis daripada madu, yang lebih putih daripada susu. Itu yang pertama. Yang kedua, air susu. Air susu yang tak ada masam-masam. Segar, fresh all the time. Sungainya. Sungai susu. Nak minum apa? Sungainya ada. Nak minum Das Lady, sungai Das Lady. Nak minum FN, sungai FN. Nak minum susu Cak Junjung, sungai Cak Junjung. Nak minum apa lagi? Nak minum susu Everyday, sungai Everyday.
Nak minum susu apa lagi? Susu kambing, sungai susu kambing dan sebagainya. Nak minum haigut, sungai haigut. Itu dia. Yang ketiga apa? Yang kedua susu ya. Yang ketiga madu. Madu ya, sungai madu. Udah sebut tadi dah, madu. Madu ni mahal ke murah dalam dunia ni? Kalau besar ini berapa duit harganya? Kalau original punya berapa duit harganya? RM50 paling common tau kalau besar ini. Itu madu dalam dunia ni. Ya. Ini free aja, sungainya cedok aja tau. Madu. Yang keempat arak. Nak minum apa? Champagne, ada sungai champagne. Nak minum brandy, sungai brandy. Nak minum whisky, sungai whisky. Nak minum Guinness Stout, sungai Guinness Stout. Nak minum apa lagi? Nak minum vodka, sungai vodka. Nak minum konyak, sungai konyak. Itu dia di akhirat. Tak ada pula mabuk-mabuk. Tak ada pula pening-pening minumnya, ya. Selesa. Sedap aja rasa badannya. Itu di akhirat, ya. Merebutkan piala ataupun gelas yang isinya tidak menimbulkan kata-kata yang tidak berfaedah dan tidak pula perbuatan dosa. Tak ada bertolak-tolak, bertembi-tembi, bertampur-tampur, tak ada. Dan berkeliling di sekitar mereka anak-anak muda untuk melayani mereka. Seakan-akan mereka itu mutiara yang tersimpan. Anak-anak muda itu cantik-cantik mereka. Kerjanya apa? Sebagai pembantu kita. Wildan mukhalladun. Wildanun mukhalladun. Iza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'am mansura. Itu dia anak-anak muda yang menjadi pembantu orang-orang yang dalam syurga. Okey, itu ayat Quran dari surah At-Tur, Akan datang kita akan baca hadis ini. A'dadtu li ibadi as-salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Itu akan kita baca pada bulan hadapan. Kalau lalu nunggu sampai pukul 11 boleh saya terus kan. Siapa lalu angkat tangan? Usah buat lah. Saya dah kutang ajar ni, lambat sikit je boleh lah. Boleh bersilih, betul selemput, betul silih balik. Rasa-rasa nak berlunjur depan ustaz ni segan pula. Udah tu. Saya udah ngajar 1 jam 2 minit 28 saat. Jadi cukup lah tu. 1 jam lebih tu okey lah tu. Mudah-mudahan kita